Okay. Alright. Okay. Let's start record dah. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kita tunggu sekejap Dr. Seleha masuk balik. Saya pun saya perlu beri sekejap 1-2 minit ni. Saya nak cari something untuk teknik pokok. Okay, kot ini. Okay. Alright. Okay. Sekejap ya, kita tunggu Dr. Soleha. Sementara kita tunggu Dr. Soleha masuk. Tak adil lah sebab dia dah terkeluar tadi kan. Kita tunggu sekejap. Tapi sebelum itu, saya dah share screen belum? Belum ya? Belum. Oh, belum. Okay. Sebelum kita mula pada petang ni, saya nak ingatkan kepada semua peserta memohon kerjasama untuk lengkapkan Padlet tadi. Kalau boleh survey tu pun tolong lengkapkan dengan Padlet kita, ya. Tolong lengkapkan. Saya tengok masih lagi ramai. Kalau ikutkan senarai peserta yang ada pada hari ini, masih lagi ramai yang belum buat. Saya nak tunjuk contoh Padlet yang dibuat oleh peserta. Setiap tahun kami ada buat 2 round, lebih kurang 40 orang, 30 hingga 40 orang pensyarah-pensyarah baru yang belum confirm lagi dalam jawatan. Jadi salah satu syaratnya mereka perlu menjalani kursus, kita panggil kursus PNP lah, atau PDP lah basically, selama 2 minggu intensif. Kursus ini juga mereka bentuk sendiri dan modulnya saya telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua yang ini, dan saya telah berikan link dalam WhatsApp dengan beberapa modul yang lain. Jadi silalah bookmark modul ini dan tengok nanti kalau ada masa cuba explore, sebab modul-modul ini saya telah design mirip self instruction module, SIM, ya, self instructional material ataupun self learning module. Di mana modul bentuk ini adalah sesuai untuk ODL, ya, pelajar-pelajar ODL. Jadi modul-modul ini kalau tuan-tuan dan perempuan semua lihat, dia sebenarnya based on activity dan dia design to be to get the participant to get involved and to participate in the activity. So there's a lot of element of engagement here, in terms of cognitive engagement especially, and also the so-called behavioral engagement dan juga emotional engagement. So feel free to browse this nanti. Dan sebelum bermula kursus 2 minggu tu, saya beri homework kepada mereka, lebih kurang sama juga yang saya berikan kepada tuan-tuan dan perempuan semua, tapi lebih banyak lagi homework yang diorang perlu buat. Jadi mereka perlu memperkenalkan diri dengan lengkap sebelum program bermula. Ya, sebelum program bermula. Jadi saya telah mengenali mereka dan mereka juga telah berinteraksi antara satu sama lain sebelum. Ramai antara mereka ni belum berjumpa antara satu sama lain, belum mengenali antara satu sama lain. Tetapi sebelum program bermula, mereka telah pun mengenali melalui membaca pengenalan yang diberikan oleh setiap peserta. So ini adalah satu contoh di mana Padlet boleh digunakan dengan secara berkesan untuk tujuan ini, ya. Tapi untuk IPGM ni nampaknya sampai hari ini pun belum dapat lengkap lagi. Mohonlah kerjasama. Eloklah kita perkenalkan diri semua masing-masing. Okay? Dan saya mempelawa semua peserta untuk join this Facebook group. Walaupun namanya Aspiring Young Academic, tapi sesuai untuk semua dan banyak bahan-bahan yang dikongsikan di sini, bahan-bahan yang berguna. No rubbish here, ya. We only share good stuff, good things, untuk kegunaan para pendidik, ya, para akademik. Okay, so itu the Facebook group. Now, saya nak minta semua klik link dalam WhatsApp tu, iaitu modul yang ini. Dalam WhatsApp ni, ya, kursus PNP Staff Academy, ataupun saya boleh copy sekarang ni, saya letak dalam chat. Kalau mudah daripada chat, ya, saya copy ni, saya letak dalam chat. Saya nak minta semua klik dan masuk ke dalam modul ini.
Boleh masuk dalam modul ini. Saya tunggu semua dah masuk. Dr. Solihah tadi dah masuk ke? Dr. Solihah? Dah, Prof. Dah ya? Saya dah jadi rakyat jelata dah sekarang. Okey. Saya dah jadi insan biasa seperti sedia kala. Itu Rakyat tadi biasa. rampas kuasa sekejap ya? Terkejut. Dah letak jawatan dah. PM pun letak jawatan. Dah letak jawatan dah. Kawan-kawan pun dah marah dah tadi. Kan? Saya dah jadi hitam semula, rakyat biasa. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Alright, thank you so much. So, semua dah masuk dalam modul ni? Saya dah. Dah, Prof. Okey. Kalau dah masuk, sebelah kiri, terus pergi klik activity 6, creating learning experiences. Ya, klik yang tu. Okay. Everyone on this page, tajuk dia activity 6, creating learning experiences, creating an immersive learning environment. Sebab petang ini kita membincangkan tentang tajuk yang berkaitan dengan cognitive, cuba tengok tajuk yang sebenar untuk sesi petang ni. Kalau boleh bagi link sekali lagi sebab saya baru masuk ni. Kat rumah ni. Dalam chat. Dalam chat. Dalam chat. Dalam chat box, link yang saya bagi tu. So, petang ni sebenarnya kita bincangkan tentang understanding cognitive engagement and thinking based classroom, online classroom. Ini kena thinking ni. Ini kena thinking ni. Okay. So, alright. Dalam page ni. Ambil yang khusus P dan PM. Yang ini ya. Saya ada share tadi sekejap sebelum kita bermula tadi tu. Saya ada share ni. Dr. Ramzan jumpa tak? Scroll ke atas sikit. Yang ini. Kursus PNP Staff Academic USM. Saya letak juga link di dalam chat box. Dapat ya, Dr. Ramzan? Ya, baru jumpa. Kemudian dalam modul tu, terus pergi kepada aktiviti 6. Semua okey eh? Okey. Kalau semua dah okey, ada dua video di sini. Yang ini yang pertama, yang ini yang ke bawah ni yang kedua. Tapi tak tahu kenapa suddenly dia nak kena click watch on YouTube nanti, nak kena tengok dalam YouTube lah. Sepatutnya selalunya dia ada, tapi I don't know, sometimes dia ni. Tapi tak apa, ada dua video. Saya nak kita tonton video ni bersama-sama. Ya, bersama-sama. Selepas tonton video yang pertama, so masa kita tonton video ni, tak panjang video ni. Lebih kurang 30 second ke berapa ke. Semasa kita menonton video ni, saya nak tuan-tuan dan perempuan fikirkan, observe, perhatikan, kemudian share your thought on, nama profesor ni adalah Walter Lewin. Walter Lewin ini adalah seorang profesor yang mengajar fizik di MIT. Dia mengajar fizik, tapi dia telah bersara lama dah. Ya, dia telah bersara lama. Tapi dia antara profesor yang sangat-sangat popular sebab cara pengajarannya yang begitu menarik. Bagaimana menarik tu nanti kita akan tengok dalam video ni. Okey. Dan dia telah pun bersara. So, cuba perhatikan apa yang menariknya. Apa aspek yang mungkin tuan-tuan dan puan semua rasa tertarik. Dan nanti selepas kita tonton video, boleh pergi kepada menti.com, masukkan kod itu dan sharekan your opinion here. Ya. Okey, mari kita tonton bersama-sama ya. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. See you Wednesday.
demonstrations that I do in 600 demonstrations in about 100 lectures. Some are more challenging than others. There is not just one that I can say is the super duper most difficult one of all. Many are very complicated. Many are not even without personal risk. You have to prepare them very well not to get hurt. You have to prepare them very well to be. Okay, this video is actually tak complete sangat okay, sekejap ya. I hope I can find it. Video. Ada video yang lebih menarik daripada tu. I don't know why I put that video. Change the video. Classroom makeover to engagement. Okay, kita tengok ni kalau I can find the video. Banyak sangat version saya punya PowerPoint ni. Let's see if we can find that video yang saya nak share sebenarnya. Okay, sebenarnya saya nak share video ni. Okay, kita tengok yang ni ya. Tengok yang ni. Ini samalah Walter Lewin ni. Okay. You count. Wow, my expectations are high. How do you hear you are? You ready for this? Yeah. 3, 2, 1. And here is the big word of an elephant. Oh, I need a vote. 1, 2, 3. What? 5. 1, 0. T is Walter Lewin. 45.6 plus or minus 0.1 seconds. Physics works, I'm telling you. Physics works, I'm telling you. Dr. Zailah tahu tentang Walter Lewin ni, Dr. Zailah? Ya, Prof. Dr. Zailah tahu ke tentang pernah dengar tentang Walter Lewin? Oh, dah tak tahu dah, Prof. Ini orang-orang fizik je ni. Tak tahu. Dah lah, ngajar fizik sekejap je, Prof, kat sekolah. Okay. So, okay. Sebelum tuan-tuan dan perempuan respon, ya, saya nak cakap yang ini. When you watch the video just now, think about dalam konteks student engagement, dalam konteks cognitive engagement, konteks emotional engagement, behavioral engagement. What are the unique things about Walter Lewin, cara Walter Lewin conduct dia punya classroom. Okay, so please share your thought. Just go to mentimeter.com, gunakan kod yang ditunjukkan di situ, ataupun saya copy link ni. Kalau nak ni, saya copy link masuk dalam chat box pun boleh. Sekejap. Okay, nak klik link ni pun boleh, ataupun nak go to Mentimeter, masukkan kod itu pun boleh. Then please share your thought here. Kalau boleh letak nama kat depan ya. Dah tulis tu, then dash your name. Boleh So, I give a few minutes to do this exercise.
Kita ada 36 nampak ya, 35 lah. Tolak saya 35 dalam grup ni. So let me set a timer. Senang sikit kita set time ya, bagi jelas. Set a timer. Kita nak bagi 3 minit cukup kot lah ya, 3 minit. Start. Okey, 3 minit. Lama tu 3 minit tu ya. Tak apa, saya bagi masa lebih sikit. Kalau boleh respon tu biar respon yang insightful lah ya, insightful response. We want think about it properly. Dah terhantar dah Prof. Tak apa, boleh hantar lagi. Boleh hantar lagi. Dia boleh respon lagi. Saya setkan, saya rasa untuk benarkan peserta hantar lebih daripada sekali. Silap. So, lebih kurang 2 minit lagi ya. Kita bagi masa untuk fikirkan betul-betul berdasarkan video yang kita tonton tadi. Dari segi pedagoginya, ya, dari segi konsep engagement atau student engagement, ya. Banyak yang boleh di komen berdasarkan pada video tadi. Dan nanti kita akan tengok satu lagi video dan kita akan membuat perbandingan. So, semua tools yang saya gunakan adalah free ya. Timer pun free, Google Timer aja. Semuanya free. Jadi tidak ada sebenarnya halangan dan alasan lah sebenarnya ya untuk kita guru-guru menggunakan kreativiti kita, memaksimalkan the tools yang ada to engage students. Okay, 3 minit ni lama lah. Nanti the next one nanti saya bagi 2 minit je lah. Okay, the last 10 second. Alarm akan berbunyi. Okay, berhenti. Okay. Right, so thank you very much. Let's look at the hasil. Okay, kita dapat 23. Macam mana 23 je? Patutnya kita ada tadi 30 berapa tadi? 30 lebih tak silap peserta kita. 35. So, ada lagi maknanya 12 orang tak respon. What happened to the... Saya tak tulis nama tadi tu. Ya? Saya lupa tulis nama sebab panjang sangat tu. Oh. Ada tak saya Tapi punya? saya tengok bini bilangan kat bawah ni 23 je. Maknanya ada lagi 15 orang tak masuk, tak respon. Janganlah macam tu. Ya, kita nak sama-sama participate ya. Ini yang ni belum lagi mencapai tahap full engagement lagi ni. Tak sampai 23 tu. Tak sampai 23 tu Prof sebab saya jawab 3 kali. Oh ya. Cuba bermakna cuba 19 orang. Cuba Prof scroll kat bawah sikit tengok yang saya ada tak? Very interesting. Ada. Ada ya? Very interesting teaching. So, itulah masih lagi kita gagal Jawab dapat 2 kali pun tak boleh jawab 2 kali. ya.
Tak dapat jawab kali yang kedua tadi. Ya, okey, tak apa. Tapi Dia maknanya kata you have Tak tulis responded. nama, kita tak tahu. itulah tak respon, ramai tak respon. Tapi tak Kau ni apalah. tak ikut arahan. Tapi kita tengok apa yang ada ya. So bila kita tengok Walter Lewin tadi, okay, meaningful learning, bila kata Dr. Yi, feel experience through experiment. Dr. Yi, what is so meaningful here? Where do we get? Meaningful in what sense? Meaningful in that because he make it into help the student to see the practical way of doing the theory. But I forgot, actually I want to add some more. I thought this is the Mentimeter in word cloud, so I thought just write 2 words are enough. Oh, But okay. I'm going to add more words. I'll say that there is no further action or further feedback. Asking from the student feedback, I didn't hear that from his teaching. Okay. So that's one thing. There's not much feedback, right? It just demonstrate, which is very interesting. Yes. But okay, I stop there sebab kita nak tengok video satu lagi. Okay, cuba kita tengok Dr. Ramlan punya. Uji kaji dijalankan secara sebenar. Mengalami sendiri proses uji kaji tersebut. Tapi siapa yang mengalami? Student, teachers. Membuat uji kaji berulang kali bagi mendapatkan keputusan yang terbaik. Membuat uji kaji pelbagai cara, berani menanggung risiko, menarik minat pelajar, melibatkan pelajar. Ada melibatkan pelajar ke tadi? Ada juga kan? Ada satu. Ada demonstrasi. Alright, okay. Cognitive engagement, demo yang ditunjukkan gunakan bahan maujud. Bukti ditunjukkan melalui amali. Pelajar berfikir. Okay. Kaedah pengajaran yang sangat menarik. PDP secara kontekstual. Persediaan yang rapi dilakukan sebelum sesuatu kelas dimulakan. Reaksi pelajar juga amat positif. So tak ada nama. Apa? Dr. Zailah kata full of suspense. Lecturer create opportunity for students to think critically, to explain and give justification about the short demo. Okay, Dr. Zailah, mungkin kita boleh bincang sikit kat sini. Did we see the students really involved in apa ni? Can we see, does the thinking visible or not? Kan kita ada satu buku tu kan tentang visible thinking tu kan. So does the thinking be visible or not in this case? Kita tak tengok what comes next tu. Kita tak tengok students punya, kalau students tu bagi justification, we know the thinking is going on. But I cannot tell, because it's not visible to me. Ya, dalam short video tu tak nampak lah kan. So mungkin ada ruang itu diberi kepada pelajar untuk pelajar bagi feedback tentang demo yang telah dilakukan mungkin. Tapi based on that video saja, we don't see that. We don't really see that where the students talk about the demo, what are the principles behind it, what are the underlying. Tapi kalau dalam fizik ni kita panggil discrepant event ni, memang untuk demo ni memang tujuannya untuk budak thinking. Yes, memang itu tujuan dia. Okay. So nak di sini kita kena timbulkan curiosity tu, dia akan automatically thinking. Ya. Ada beberapa elemen di situ sebenarnya yang boleh get the students to actually engage in thinking cognitively lah. Cuma to what extent, to what level the students tapi at least dia embark. Okay. Alright. Okay, good. We can continue to discuss on this different aspect of Walter Lewin punya approach tu. Dari segi pedagoginya, we can talk about the elements of emotional engagement there, motivation dan sebagainya. Okay. Now let's watch another video. And while watching this video, cuba kita membuat perbandingan dengan apa yang kita lihat dalam Walter Lewin punya kelas tadi. Boleh ya? So let's watch together. I'd like you to give us a demonstration of a barbaric yaw. Yaw, sit down. Come on. Get in yawping stance. Yaw. No, not just a yaw. A barbaric yaw. Yaw. Come on, louder. Yaw. Oh, that's not
have it easy. Picture Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think of it. What kind of man? Well, think about it. Just answer again. A crazy man. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go ahead. The sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. The sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. Wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yes. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. The blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this. Okey. Apa bezanya video ini yang kita lihat tadi, dia punya scene-nya dengan scene Walter Lewin dalam kelas dia tadi. So, saya beri masa mungkin lebih kurang 3 minit juga. Mohon kali ini semua respon. Fikir dulu sebelum post. Saya bagi link, copy link ataupun nak guna mentimeter.com, masukkan kod tu pun boleh. Ataupun saya letak link ni terus di dalam. Saya bagi link senang lah ya. Okey. Itu dia, link dia. Okey. Saya beri masa 3 minit jugalah. Fikir, nak fikir banyak-banyak sikit ya. Fikir elok sebelum respon. Atau 2 minit lah, 2 minit setengah. 2 minit okey kot. Okey. Start. The last 20 second. Dr. Siti Rohani ya. Miss tak apa. The second video tu link dia. Second video tu ada tadi dalam ni ya. Okay. So, okay, thank you. Now, let's see. Share your thought on Dead Poets Society. Ini filem ni ada banyak scene yang kita boleh ambil pendek-pendek. Saya banyak gunakan sebagai case study lah, macam case study. Nak tunjukkan when we talk about student engagement ya. Apa beza dengan Walter Lewin tadi? To me, there's a stark contrast. Ada satu perbezaan yang besar di situ. I would say that, okay, before that, let's see apa yang you all katalah. Tekanan kepada murid. Tekanan kepada murid. So that's how, well, siapa ni kalau boleh, itu sebab saya nak letak nama tadi. Kalau boleh, apa ni, siapa yang cakap yang ni, tekanan kepada murid ni, kalau boleh minta tolong huraikan boleh?
Apa maksud dia tekanan kepada murid tu? So that's how you see lah. Sama kita macam student saya pun kalau suruh dia tak ubah nama, Prof. Sama lah, cara pun sama. Betul lah budak-budak pun macam tu. Kita suruh dia tak buat. So tapi ini poin yang menarik ni. Sebab saya tidak melihat dari segi begitu. Jadi saya nak dapatkan kita celebrate the different views. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Okay, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sorry saya tak tulis nama. Ya, silakan Puan Azra. Okay, jadi saya sebenarnya ada poin selepas itu saya yang berdasarkan sepintas lalu saya nampak ialah cara guru tu agak menekan kepada murid, tapi pada saya itu bagus sebab dalam kes tu dia perlu beri tekanan untuk murid tu boleh keluarkan apa yang dia fikir. So negatif to positif. Okay. So tekanan tu bagus. Thank you so much. Okay, siapa yang volunteer nak share? Walaupun ada poin-poin di sini, tapi siapa nak volunteer tu boleh share, boleh unmute mikrofon sekarang. Boleh saya cuba? Ya, boleh. Doktor. Saya nak share. Ya, silakan. Saya melihat yang situasi tadi dia bukan memaksa, dia cuma memasakkan daripada dalam jiwa pelajar tu supaya confident and dia push the limits yang ada pada student tu untuk mengeluarkan apa yang dia boleh sebenarnya. Pasak kan? Ya, dia pasakkan. Di mana kita sebagai pendidik kita tidak melihat itu sebagai satu yang negatif, kita melihat dia sebagai positif. Walaupun ada yang menafsirkan sebagai tekanan, memberi tekanan, tapi kalau saya melihatkan itu bagaimana kita memasakkan benda ni dalam pelajar kita supaya sebab pelajar ni sebenarnya dia ada dalam diri jiwa dia ada benda cuma dia tak nak keluarkan. So kita pasakkan dan kita push the limits supaya dia boleh keluar. At last sekali dia dapat menghayati benda tu. Cantik. Okay, thank you Dr. Syol. Tadi Dr. Ya, silakan. Kalau boleh saya mencelah sikit. Boleh. Saya pun sama juga dengan Dr. Tapa tadi. Ada pro dan con lah. Ada pro dan con. Cuma di sini ialah kita tidak tahu sama ada dalam konteks ini adakah pembelajaran ini telah berlangsung ataupun continue daripada pembelajaran yang lepas. Tapi kita melihat video ini, saya beranggapan ini adalah pembelajaran pertama. So sebab itulah saya cuba kaitkan kalau sekiranya pembelajaran pertama, sebenarnya saya melihat bahawa guru ini sebenarnya dia tidak memberi motivasi kepada pelajar sebenarnya. Itu yang sebut, ada perkataan siapa yang tulis tu, memberi tekanan kepada pelajar. So di mana yang kita nak katakan menggalakkan tu? So tidak berlaku. Berbeza dengan video yang pertama tadi. Video yang pertama tadi, so dia kita melihat bahawa ada secara langsung dan tidak langsung pelajar akan dapat something. Dia akan dapat something. Tetapi yang ni kita melihat adakah pelajar-pelajar lain yang melihat pelajar ini cuba memberi respon kepada guru, pelajar yang dipanggil ke depan itu memberi respon kepada guru, adakah pelajar-pelajar lain dapat apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh guru tersebut. Saya rasa pelajar ini saja yang dapat. Pelajar yang melihat ni, pelajar yang di meja-meja tu, berada yang duduk di meja tu, saya rasa memang tak dapat. So di situ memang berlaku satu masalah motivasi daripada guru lah saya nampak di situ. Tetapi kalau sekiranya pengajaran ini adalah berlangsung daripada sili-sili pengajaran yang lepas, saya rasa mungkin ada positif dia lah. Terima kasih. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan, betul. Cantik. Tadi saya nampak Dr. Ang angkat tangan. Very interesting. Silakan. Yes. Silakan. Okay, Prof. Sebenarnya saya nampak daripada dua video tadi, sebenarnya kedua-dua guru tu adalah guru yang passionate. Guru yang betul-betul mahir dalam bidang mereka masing-masing. Jadi yang pertama tu sebenarnya sains, fizik. Jadi dia menggunakan kaedah demonstrasi. Because seeing is believing. Tapi yang kedua ni adalah tentang poet kan sebenarnya, yang dia tentang poetry ke, dia tentang writing lah. I think it was about literature. Jadi dia perlu melibatkan efektif. Jadi dia gunakan satu dorongan kepada student to express out the feeling kan. Melalui cara-cara dia lah, dia approach dengan cara dia yang passionate tu lah. Dia menutup mata lah. Lepas tu I think dia memang dalam kedua-dua teknik guru tu, mereka memang berjaya menangkap orang kata catch the attention
of all the students in the class. Tapi how far have they managed to engage the student? Itulah perbezaannya. Student engagement berbeza. Yang pertama, saya rasa tak begitu nampak student engagement seperti yang tadi Dr. Zailah cakap. Tapi yang kedua ni, student yang kena tu, yang seorang tu, memang dia betul-betul di-engage lah untuk dalam pembelajaran itu. Sekian saja Prof. Terima kasih. Thank you so much. Okay, mungkin ada the last one mungkin. The last one. Kalau ada. Kalau ada. Prof. Ya, silakan. Saya cuba. Dr. Mat Saleh, silakan. Saya ada tulis kat atas tu. Saya tengok yang slot kedua ni dia lebih berpusatkan pelajar lah. Sebab dia ambil pelajar bawa ke depan. Yang tadi tu dia lebih berpusatkan kepada guru lah. Dia tunjuk demo. Jadi dia bagi pelajar tu melalui proses mengalami dan menghayati. Bila dia dapat mengalami dan mati, dia faham dan dia boleh mengeluarkan idea-idea yang baru lah daripada hasil dia mengalami tu. Dan kemudian hasil pengalaman ni dia boleh pula cerita kepada kawan-kawan dia dan mungkin mereka boleh mencuba pula dengan kaedah yang sama tu. Itulah pandangan saya, Prof. Okay, thank you so much. Of course, kita boleh teruskan lagi perbincangan yang sangat menarik ini. Hanya daripada 2 video yang saya telah pilih secara khusus di sini untuk menunjukkan, sebab yang ini, remember, this module is untuk pensyarah-pensyarah baru USM tau. Saya nak menunjukkan kepada mereka bahawa ada banyak pendekatan yang boleh digunakan, style yang boleh digunakan, strategi yang boleh digunakan oleh guru-guru ataupun pensyarah di dalam kelas mereka masing-masing bergantung kepada jenis ataupun subjek yang mereka mengajar. Jadi ada yang menggunakan demo seperti ini, ada yang guru yang betul-betul fokus untuk membantu pelajar mereka untuk dalam kes yang kedua ni, the way I see it dalam kedua kes Walter Lewin dan juga dalam cerita ini, dalam cerita Dead Poets Society, memang betul. Saya rasa kedua-dua guru ini atau pendidik ini mempunyai passion yang sangat-sangat tinggi, very dedicated teachers lah, in other words. Tapi dalam yang konteks yang kedua ni, saya nampak student itu ialah student yang mungkin agak reserve, agak introvert. Dia kalau boleh, ini jenis yang takkan angkat tangan untuk jawab soalan. So the teacher actually take the initiative to call up the student ke depan. Kemudian, dia begitu persistent dan begitu sabar, yang saya nampak lah, to unleash, untuk keluarkan, to unleash the students punya, apa orang kata, kebolehan, keupayaan, potensi mereka. Dia nak cuba keluarkan, serlahkan potensi student tersebut, unleash the creativity of the students, and to make the students now aware, setelah habis proses itu, the students now realize that he has that potential. Cuma selama ini tidak ada mungkin guru ataupun seseorang yang dapat mencongkil dia punya potensi itu. Dan dalam konteks ini, guru ni sangat sabar. Dia tanya a series of question. Jadi kalau kita tengok dari segi questioning teknik, kan, di mana saya rasa banyak pendidik-pendidik kita ni, guru-guru pensyarah termasuk saya, kita tidak ada suatu kemahiran bertanya soalan one question after another untuk membolehkan, untuk kita membimbing pelajar itu mengeluarkan ideanya, engage cognitively lah. Dalam konteks ini kita bercakap tentang cognitive engagement. So cognitive engagement ini perlu melalui proses-proses yang tertentu. Antaranya dia perlu ada the emotional engagement. So di sinilah peranan guru sebagai facilitator, sebagai coach, dan banyak peranan guru saya rasa di sini untuk membantu pelajar tersebut engage cognitively. Bukan dia tak boleh jawab sebenarnya. Sebenarnya the student is smart, tapi somehow dia tidak ada ruang dan peluang yang diberikan kepadanya mencukupi, dengan mencukupi untuk dia menunjukkan dan participate in the learning process. Kalau guru tadi hanya tumpukan kepada pelajar-pelajar yang pandai saja, dia panggil pelajar tu ke depan,
dia tak perlu bekerja apa orang kata bekerja keras seperti itu. Sebab student tu mungkin jawab dengan senang aja. Tapi dia tahu kalau dia buat begitu, then student-student yang lain tu akan ketinggalan di belakang. So the classroom is not inclusive. So to me that's in the inclusivity itu, guru perlu memberi perhatian pada mereka yang tidak begitu aktif di dalam classroom as well. Saya ingat lagi masa saya tingkatan 4, tingkatan 5, my favorite subject is kimia, chemistry. So memang di sekolah saya dipanggil chemistry wizard, ya. So bila dalam kelas, ini cikgu Indonesia, dia rajin bertanya soalan. So saya seorang yang selalu angkat tangan. So lama-lama dia tak akan panggil saya untuk jawab soalan. Dia buat tak peduli je, buat tak nampak je. Dia akan panggil pelajar-pelajar lain pula yang tak angkat tangan tu. Nampak tak perbezaan dia lah. Itu pada pendapat saya lah, pandangan saya yang kurang arif tentang ini. Tapi the point that I want to make here, this is about cognitive engagement and engagement in the broader context. Okay, ada lagi nak tambah kat situ tak sebelum I move on? Maybe one or two additional point. Kalau siapa yang nak tambah boleh unmute the microphone. Okay. Kalau tak ada, saya nak sebut sesuatu juga. Sorry, Prof. Yeah, Prof. betul, yeah. I think you raise a very what they call it, interesting thought into engagement dari student yang aktif dengan student yang pasif. Yeah. Macam Prof juga, I was also a very active student yang suka tanya soalan, tapi lama-lama diabaikan. Dia macam diketepikan. Yeah. Bukan kita menanya soalan di depan-depan supaya semua boleh belajar. Yeah. Bukan untuk kita saja, tapi tak difahami oleh guru. Jadi as I became a teacher, I always think that kita kena jaga semua pelajar. Sebab itu remedial dengan enrichment sangat penting dalam kelas sebenarnya. So Prof, I think kalau kita kata student engagement, bukan student lemah saja yang kita nak engage ataupun student yang pasif. Tapi student yang aktif kita tu lebih baik kita buat lagi yang engagement yang lebih challenging bagi mereka. Itu saja Prof, pandangan saya. Thank you so much. Very good input. Okay, before I move on, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan perempuan semua. Ini modul online. Modul online yang saya buat dengan menggunakan Google Site. Dan ini saya gunakan sebagai training module. Can you imagine kalau kita buat modul hard copy, can we do something like this? Tak boleh kan? You tak boleh embed the video dalam you punya hard copy punya module. That's the beauty of online module. Ya. Satu lagi, walaupun kalau hard copy kita boleh buat hybrid, Prof. Buat hybrid lah, tadi kena bagi link apa semua, tapi bagi link. The experience is different lah. The experience is different. Kan? Kalau semua dalam ni senang, kita pun senang nak go, okay, everyone go to activity 4 dan sebagainya. Dia orang gunakan phone ataupun dia orang punya tablet, ataupun kalau dia orang ada laptop, dia orang gunakan laptop. Itu kelebihan yang besar lah. Dan dia orang boleh bagi respon seperti ini terus. Everyone can give a respond. Kalau dalam di hard copy ni, mungkin dia orang kena tulis dalam post-it note ke, letak dekat dinding ke, letak kat board, boleh jugalah. Tapi susah nak tengok sekaligus. Macam tu, ya. Sebab kecil kan, nak kena pergi dekat tu baru tengok. So ada kelebihan lah, ada pros and cons lah, of course. Okay. Satu lagi, bila kita talk about cognitive engagement, sama ada dalam face-to-face ataupun online. So dalam konteks online now, it's just a matter of creating a suitable activity dan using a suitable tool. Dalam konteks ini saya gunakan Mentimeter. Dan saya embed activity ini terus ke dalam ini. So I get an interactive engagement with the student. Dengan sebab saya buat cara macam ini. So macam mana cara nak embed ni? Senang aja. Kalau saya pergi pada edit mode, ya. Just quickly to show you how I do this. Okay. So I go to the edit mode. Okay. Dekat Google Site ke ni? Ini Google Site. Ini saya pergi dalam edit mode. Okay, katalah saya nak embed satu activity kat bawah ni, ya. So saya akan create satu Mentimeter sekarang ni. Akan create. I go back to ni, just create very quick one. I can show you. Click new presentation. So test 11.
klik create. Okay. So fast. Kita boleh buat ni dengan mudah. Kemudian saya pilihlah apa jenis saya nak buat. Katakan tadi saya pilih open-ended questions. Dan tahu soalan dia. Okay. Share your thought on the video. Okay. So dia keluar dah. Ni kan. Then pilih nak speech bubble ke, one by one ke, flow grid ke. Saya biar kat situ je, speech bubble. Then, nampak tak dekat share di sini? Klik share. Kalau kita nak klik, nak share link macam yang saya biasa buat tu, saya ambil yang ini. Atau kalau saya nak embed masuk dalam modul Google Sites saya dan orang boleh nampak result, semua orang boleh nampak result yang keluar, saya go to presentation sharing, klik copy link. Okay. Then I go to my Google site tadi. Saya nak embed masuk di bawah ni. Kemudian nampak sebelah kanan ni embed. Ya, insert, embed. So saya klik embed. Paste. Kemudian dia ada dua pilihan, whole page ataupun preview. Saya pilih whole page sebab saya nak tengok the real time punya result. Klik insert. Maka keluarlah dia. Ya, dia keluar macam tu. Dapat dah. So saya klik publish. Dan dia tunjukkan page yang lama dengan page yang baru. So kalau kita kata OK. Kalau lambatnya pula. Masya-Allah. Okay, kita nak tengok OK. Nak buat ni, Prof. Kalau OK, kita klik publish. Okay, klik publish. Sekarang ni kalau you all refresh the screen, nampak tak yang saya baru insert tadi? Refresh the screen, scroll ke bawah. Ini yang saya baru insert tadi. Yang saya baru buat tadi. Nampak? Begitu mudah sekali kan? Wow. Jadi orang tekan kat mana tu? Dia orang tekan kat atas tu dia orang sama ada dia orang pergi menti.com ni ataupun kita nampak ataupun kita ambil macam tak Prof buat tadi lah, copy share dekat chat. Yes. Bila kita letak cursor kat sini dia keluar ni copy link kan. So copy link kemudian saya letak kat chat. Kita kena buat ni, tak kira lupa. Okey. Tak apa, itu saya dah tunjukkan semua dalam ni Dr. Azailah dalam modul Google Site tu. Yang saya share dekat Udemy tu. Semua ada. Okey. Aduh, tak sabar nak buat ni, Prof. Okay, so cognitive engagement. Sebab mengapa saya minta you all buat this activity, I just want to demonstrate only one of many different kind of activities that we can get students to engage cognitively. Session with you ni heavy with cognitive engagement. Jadi letih jadi. Letih. Okay. So, kalau itu baru kita buat satu, ni ada banyak lagi ni aktiviti ni. Itu sebab dalam buku. Memang lepas Prof punya session ni memang penat, Prof. Tak apa, ini semua saya cerita ni Dr. Azailah dalam buku ni. Nanti bolehlah tengok buku dia. Okay. Kita cerita sikit dari segi cognitive engagement ni ya. Saya ambil satu diagram daripada buku saya. Ini diagram ini dalam chapter 1. Dalam chapter 1 saya cerita tentang ini. Tapi ini bukanlah original idea saya ambil daripada buku ini. Ini buku ni Dr. Zailah, saya rasa you might want to buy also. Very good book. Ada edisi kedua. Saya hanya ada edisi 1. Ada second edition. Ada edisi kedua dah? Ada. Dekat Amazon kalau you tengok. Total Participation Technique. Okay. Saya ambil diagram ni daripada buku ni. Dia orang ada satu model yang dipanggil TPT. TPT ni siapa boleh teka? Total Participation Technique. TPT, Cognitive Engagement Model and Quadrant Analysis. Kalau kita tengok di sebelah kiri thinking, lower order, higher order. Di sebelah bawah participation, low, high. So kita boleh bagikan kepada 4 quadrant. S1, low cognition, low participation. S2, low cognition, high participation. S3, high cognition, low participation. S4, ini kalau boleh kita nak kat sini.
Tapi jangan banyak sangat. Macam Dr. Zala kata, banyak sangat boleh letih. Kan? Tapi sekurang-kurangnya pada saya, kalau dalam satu modul, sekurang-kurangnya ada satu. This is basically authentic assessment lah biasanya this area ya. Boleh saya tanya pakar apa tadi? Pakar pentafsiran tadi, saya lupa nama dia. Doktor apa ya? Pakar pentafsiran. Saya tengok tadi dalam Amani ya. Dr. Amani. Betul lah Dr. Amani. Kalau S4 ni kita boleh classify sebagai authentic assessment. Prof, saya cuba jawablah, saya fizik. Apa nama high cognition, high participation Yelah sebab dia pemikiran dia ada memang tinggi, aras tinggi dah. Lepas tu dia ada involvement, bermakna dia akan menghasilkan sesuatu benda yang baru. Jadi dia akan hasilkan benda yang memang autentik lah di situ. Okay. Jadi alright. So telah disahkan oleh pakar. Cuma pakar. Saya bila saya jumpa diagram ni, it really put everything together that I have been reading and studying. Saya nampak wow, ini suatu model yang sangat bagus. Sebab apa? Bayangkan ya, sekarang ni orang tengah bising popular tentang gamification. Guna Kahoot lah, apalah macam-macam. So, siapa pernah guna Kahoot? Semua di sini pernah guna Kahoot? Pernah, Prof. Benar, Prof. Oh, seronok kan? Kita nampak student seronok. They have fun. Macam Dr. Zala kata, student, one thing that you can change in your classroom, yang Dr. Zala letak dalam pamphlet, saya baca, to have fun. Student have fun. But does that mean when students have fun, they will be cognitively engaged? Kalau dia cognitively engaged, at what level they are being engaged? Low order, high order? So we have to be careful. When they are having fun and they are doing things, moving around and so on, that could be a sign of a so-called behavioral engagement. But it doesn't mean that you can get that cognitive engagement effectively. And that could be in the S2. High participation, but you get low cognition. Okay? So you won't get so-called deep learning ataupun learning that stick. Okay, Prof. Assalamualaikum. That's my favorite word sekarang ni. Stick to you. Deep learning, where? Agak-agaknya. Okay, Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan. Bila Prof cakap tak ada siram tadi, saya yang tulis tapi bukan pakar pun, Prof. Tak apa. Sebab tulis dalam Padlet tiba-tiba. Okay, betul dah Prof ni, kalau Prof boleh rujuk balik dengan yang rigor and relevant framework pun, Prof. Dia punya konsep tu yang sama. Thinking ni dia tengok taxonomy tu. Sebab tu the highest tu, S4 tu. So participant dah sampai S4 tu, dia sampai kepada participant semacam authentic sebab real situation. Itulah kehidupan bunyi lah. Ya, bunyi bising Bunyi Dr. punya tu ada fan kot. Ada fan. Hujan kat sini, sorry. Hujan. Hujan. Oi, hujan boleh masuk Kat kampung. Hujan pun nak participate juga. Itu semangat yang kita nak. Prof, saya sambung balik apa yang dikatakan tadi. Sebenarnya model ni dia nampak macam memang dia berdasarkan yang 3R punya model 3R. Rigor, relevant, relationship. Yep. Rigorous tu dengan relevancy. Relevancy dengan relationship. Dia 3R ni. Jadi yang S4 ni yang paling bagus lah, yang selalunya kita nak aim kat S4.
Itu saja tadi nak Dalam sambung sikit. reka tu dia tulis kuadran S4 ni dia panggil adaptation. Yes. Kalau yang S1 tu acquisition. Ya. Yang S3 ni dia panggil assimilation. Cantik. S2 ni panggil application. Alright, Oh, okay. Dr. Zailah. Cantik, yes. So, dia mudah je pada saya lah. When we talk about cognitive engagement, bila kita design, ini we are talking about face-to-face as well as online. Sama je. Pada saya sama je. Yeah? So, when we design untuk HOTS ataupun KEBAT kind of activities, to me, we can come up macam buku, siapa tu nama tu, buku yang tu 50 methods for lupa. 50 strategies. Ya, sekejap Kindle, Amazon, saya nak cari buku tu terus. Okay, saya tunjuk teruslah buku ni bagi siapa yang mungkin tak tahu tentang buku ni. Saya tunjuk terus buku ni. Saya beli e-book punya version. Dr. Zailah beli hard copy. Wah, lambatnya pula. Terlompat-lompat kat bawah tu. RPG ni suka hard copy, Prof. Ya. Okey, kejapnya. Bagi dia naik sat. Lambat sangat. Dah heavy sangat komputer ni kot. Dengan recordingnya, dengan apa semuanya. Dia dah slow down. Okey. Okey. Library. Ya, ni. Ni dia buku dia. Cognitive 50 strategi for cognitive engagement. So, I buka buku ni. Bagi siapa yang tak maklum tentang buku ni. So, nampak ya? Ada 50 strategi tu. Kalau kita tengok. Sampai kepada create punya level. Ya? Sampai kepada create punya level. Ada 50. So, daripada 50 ni, contohnya, kita nak kata, okay, saya nak pilih je aktiviti. Saya nak satu aktiviti dalam S1, lower order, okay, untuk permulaan. Okay, saya mungkin nak satu aktiviti dalam S2, satu aktiviti dalam S3, satu aktiviti dalam S4. Pilih je. So, it's just a matter of, tapi kita sebagai the course designer ataupun sebagai the so-called learning designer ni, pada saya lah, pada pendapat saya bukan pakar ya, cikgu semua lagi pakar, tuan-tuan dan perempuan semua lagi pakar. We should be able to tell where in this quadrant the activity that we choose for our course. Then of course dia kena align semula dalam kita punya tadi tu. Mungkin your course mungkin ada sampai C4, ada yang sampai C3, C5 dan sebagainya. So the distribution, kalau kita pecahkan khusus tadi tu kepada 10 modul, contohnya macam Dr. Fu buat tu. So the distribution of this must be according to what you have in your apa tu kita panggil tu, your apa tu, course, the whole apa tu kan. Dia kena tu begitu. So ini pada saya model ni memberikan kita suatu garis panduan, suatu guidance yang sangat bagus, because we always know that when students have fun, adakah dia also have high cognitive engagement or not. So it could be here. And probably semua aktiviti yang kita buat, maybe you start in S2. You don't realize it. Or maybe in S3. You buat macam-macam yang memang highly cognitive, cognitive engagement very high. Tapi yang participate cuma 10% aja. So it's not inclusive. Your classroom is not inclusive. Ada ramai yang ketinggalan. Especially yang the introvert punya group tadi tu. So this is, I think dua video yang kita tengok tadi tu, yang Walter Lewin agak-agaknya kat mana? Cuba letak dalam chat box tu. Semua orang kena respon dalam chat box tu. S1 ke, S2 ke, S3 ke, S4 untuk Walter Lewin. Boleh tak? Kita tengok Walter Lewin tadi, video yang pertama. Kat mana dia berada? S1, S2, S3, S4. S3, okey. Pakar kata S3. Okey. Kalau pakar kata S3, siapalah saya untuk argue? Berani ke? Jangan macam tu, Prof. Jangan macam tu. Kita kira wakil pada pakar je lah tulis. Saya part yang ni tak pakar.
high cognition. Yalah, cikgu ni seorang-seorang je participate. Dia tak ada participate. Budak tak participate, budak menengok je. Okey. Budak tengok tapi ada thinking. Tapi ada thinking. Okey, saya nampak majoriti setakat ni lah. Nak thinking pasal kinetic energy, conservation of energy semua tu. Saya nampak setakat ni dalam chat tu majoriti S3. Terus terang, saya bersetuju. Ya, saya pun rasa memang Walter Lewin ni macam half-hearted je setuju tu, Prof. Cakap benar. Betul, bercakap benar. Bukan ikut expert, tapi memang kalau you tak cakap benar, Dr. Zailah. Okey. Dr. Zailah. Okey, mari kita tengok yang Tony Robin pula tadi tu. Apa tu? Yang kedua tadi, video yang kedua, yang Dead Poet Society tadi tu. Yang itu agak-agak kat mana ya? Yang itu saya tak pastilah kat mana. Nak tanya expert lah, tengok pandangan expert yang umum. Yang ada. S1, S2, S3, S4. Yang ni bila respon dalam chat nama naik kan. Senang sikit. Tapi yang ni dia depends juga. Dia low participate pasal seorang je budak. Tengok. Okey, tak apa. Letak dalam chat Dr. Zailah. S1 ke S2? Dr. Ramzan kata S1. Okey. Dr. Mat Saleh kata S3. Cantik ni, kita boleh argue ni. Dr. Irma kata S1. Okey, tengok lagi. Awak lambat kali ni. Okey, tak keluar lagi. Dr. Zailah tak nampak apa lagi keluar. Dr. Amani, macam mana? Dr. Amani? Fikir Prof, sebab saya tengok ada seorang student, lepas tu ada spectators. Jadi macam participation tu, betul, saya nak fokus kat siapa. Dr. Fazlita kata S3. Interesting. S3. Okey. Dr. Zailah kata S1. Wah. Ini ada orang kata apa ni? Kalau dalam istilah agamanya ada apa? Ada khilaf. Khilaf. Ada khilaf nampaknya ni antara pakar ni. Menarik. Tapi saya dengan Dr. Zailah ada chemistry sama. Okey. Dr. Ang, dah jawab belum? Dr. Fu? Sebab yang tu kita kena, yang ni yang video yang kedua ke Prof? Ya, video kedua. Video kedua. Itu ialah dua jenis student. Satu student yang tengok audience, satu lagi student yang dipegang guru tu. Yang terkenal. Jadi kalau kita tengok daripada segi student yang di-involve tu, bermakna dia memang dah S4 dah. Tapi kalau tengok student yang lain, ini depends. Dah boleh S1, S3. Tapi yang clear ialah low participation. Inilah yang kita nak. Sebab itu saya komen tadi, dia bergantung sebenarnya. Bergantung pada perhatian kita. Sama ada kita nak fokus pada seorang student tu ataupun student lain yang duduk atas kursi tu. Yang saya mention tadi. Jadi sebenarnya cikgu yang pasti Prof, aktiviti kita ni S4. Okey. Sebenarnya yang bertanya soalan tadi cikgu ya, saya lah. Cikgu yang tanya soalan pun tak betul. Sebab soalan tak lengkap. Kan? Patutnya betul lah kata Dr. Ang tadi. Kita tak boleh jawab. Adakah kita nak tengok dari segi perspektif student seorang yang telah oleh guru dia tadi atau student yang lain-lain tu? So kalau saya kata okey, you kena tengok dari segi dua-dua ni. Kalau yang student yang seorang tu apa? S1, S2, S3 atau S4. Yang student yang lain tu pula agaknya dalam kuadran yang mana? Sepatutnya soalan tu begitulah. Okey. Tak apa. Yang pentingnya di sini. Orang nak t-shirt tu lupakanlah. Okey, yang pentingnya di sini sebenarnya selain daripada apa yang kita bincangkan di sini, kalau you perasan lah, sebenarnya I want to demonstrate to all of you the activity that we are doing now sebenarnya. Nampak tak? I get very good response from all of you, and we get different point of views. And do you think that tadi Dr. Zailah dah kata tadi, Dr. Zailah kata what we are doing now is in S4. Do you agree or not? Tolong cakap dalam chat. Agree or not? Are we now in the S4?
Ya betul. Tadi saya tengok Mentimeter separuh je yang buat. Soalan ni saya tengok cucu kejap. Okay. Tak Not boleh really. jawab jawapan Dr. Zaila, saya tak boleh jawab. So Dr. Ang. Cucu datang. Mana cucu tu? Ada nampak ke? Ada cucu. Ganggu. Ada gangguan sikit. Okay. So, Dr. Ang kata not really. Interesting. Nanti kita tanya. Apa soalan dia tu? Tak, soalan dia, what we are doing now, are we having, the session that we are having now, where are we? In S1 atau S2, S3 or S4? So, kebanyakannya kata setuju maksudnya setuju dengan Dr. Zaila bahawa we are in S4, high cognition, high participation. Tapi Dr. Ang dare to be different. Ini saya suka ni. Saya suka orang yang suka berbeza. Ya. So Dr. Outlier, Prof. Outlier. Kalau boleh kita minta Dr. Ang bagi komen sikit kenapa dia. Ya. Dr. Ang. Dr. Ang, silakan. Apa dia? Outlier tu. Dia ada different thinking. Different school of thought. Kenapa melawan ni? Kalau nak Dr. Adi dah sekali. Because kita kena tengok. Dr. Adi dah sekali. Maaf. Boleh saya jawab sekarang? Ya, boleh. Okay. Yang ni sebab kita tak boleh kata seorang, 2, 3, 4 orang yang aktif ni, semuanya high participation dah. Tak boleh. Sebab saya tengok daripada segi student kita tu, personalized student, individualized student tu. Jadi kalau kita nak tengok student, sebab sekarang kita tak boleh sapu rata. Maknanya cikgu tu tak boleh SS lah sendiri kan. Bawa successful kan. Seronok sendiri. Jadi saya sebab itu saya berfikir kalau saya nak pasif, saya boleh pasif saja. Sebab tu Prof kata tak penuh lagi. Padlet pun tak buat lagi. Ada yang tak buat kan. Mentimeter pun tak ni lagi. Sebab student yang nak pasif, dia tetap pasif. Dia dapat get away. Kalau saya lah, saya akan pass yang tu sebab kita berani, sebab itu kelas kita. Semua orang kena type dalam chat box. Saya panggil nama. Saya akan check semua. Ataupun saya kata, saya ada kelas dojo, siapa yang tak ada nama, saya minus mark. Itu yang kita kata paksaan dalam segi, tak ada siapa dapat escape. Semua kena stay aktif. Ini adalah classroom rules lah yang kita perlu ada. Okey, sekian saja Prof. Terima kasih. Excellent. So Dr. Ang, agak-agak sesi kita ni di mana ya? S1, S2, S3, S4 dah definitely no. Okey, untuk menjawab soalan Prof, kalau saya akan tengok berapa bilangan dalam kelas ni dulu. Kita ada 36. Okey, Prof tadi Mentimeter tu jawabnya berapa orang? 20 lebih saja kan? Saya rasa 20 lebih. Okey, jadi kita darab dapatkan peratusan tu. Prof tengoklah, kita boleh bahagi 4 quadrant ni, mana peratusan yang ada tu? Saya rasa lebih kurang 60% lah kot agaknya. So, adakah kita dalam S3 mungkin? Mungkin. Dia tak ada moderate participation. Dia tak ada. We are moderate. Okay, tak apa. Thank you so much. I think this is a very, very good something. Saya tengok tadi, saya tengok 80% participate. Kalau kira betul. 80 ya? Kalau 80% dia memang high participation. Saya mesti tak agree. Okay, tak apa. Prof, satu sebab lagi. 26 orang daripada 36, 80% tu. Satu lagi Prof. Dia bagus dah. Prof, cognition pula itu kena tengok dia punya quality of their response. Yes. Itu lain pula. Terbaik. Terbaik. Does quality of the response relate to the level of thinking? Because Prof tanya soalan, dia dah kata think insightful, give insightful response kan? Insightful response. Kita boleh tengok. Exactly. In fact, tengok kualiti pandangan yang diberikan ni, ini menunjukkan high cognition.
Look at the quality of the comments, dia punya pendapat pandangan ni. Oh, hebat dia. Ya. Pelbagai Betul kata Dr. Ang tadi, insightful respond. Itu sebab pagi tadi saya rasa saya ada sebut istilah itu, insightful tu. Saya ada beri soalan, saya beri soalan kepada setiap peserta, contohnya seperti ini, dan when you respond to that questions, I hope you give a very insightful, thoughtful response. So because this is where the deep kind of engagement, cognitive engagement boleh berlaku. The quality of the engagement, memang saya sangat setuju dengan Dr. Ang. So when we want to say that we are in S4 or S3, when we look at the cognition part, high cognition or low cognition, the quality of the cognitive engagement itu, in terms of the response, in terms of how they how they feedback yang diorang berikan dan sebagainya, itu juga perlu kita nilaikan in order for us to decide whether we are now really in the S4 or is it in the S3, S1 dan sebagainya. So apapun, Prof, minta maaf Prof, boleh saya mencela, saya nak sambung ni. Sebenarnya Prof, you bagi yang ni model ni sangat bagus untuk self assessment. Jadi kalau ni saya akan minta kita semua yang self evaluate ourselves. So far dalam kursus ni kita punya ranking berapa? We can only speak for ourselves. So Prof, untuk Ang S4, untuk Dr. Zaila memang S4 dari dulu lagi pun. Boleh. Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh kita minta sekarang semua orang buat self assessment. Where are you? S1, S2, S3, S4. Okey, Prof tak nak buat Mentimeter lah. Buat Mentimeter. Okey. Kalau bagus kita buat betul lah peserta ni. Yes. Prof buat Mentimeter ada rekod. Saya buat Zat. Okey. New presentation. Where tajuk dia where are you? Tengok saya buat Mentimeter sekejap ya. Where are you in the ini mid-course self-evaluation. Quadrant. Self-assessment. Okay. Where are you in the quadrant? Okay. Create presentation. Boleh tunjuk sekali lah siapa yang tak biasa dengan Mentimeter. Betul, Prof. Okay. Bagi link, Prof. Multiple choice. So, S1, S2, S3, S4. Tapi benda ni kita boleh perasan, tak ada apa. Share. So, saya share. Yang ni saya ambil link terus lah sebab saya tak embed masuk. So, saya ambil link yang ni terus lah. Copy link. Okay, saya letak dalam chat ya. Saya letak dalam chat. Mana chat? Okay, silakan. Self-assessment, nama tak ada. So, bolehlah saya assess dengan jujur. Assess dengan jujur. Self-reflection. Boleh tahan. Ramai yang perasan tu. SS kata Dr. Ang. SS. Ya, SS tu tapi sebab dia anonymous, dia manusia yang menipu diri sendiri tu susah hati lah. Memang sedih lah kan. Jadi jangan tipu diri sendiri. Okey, sekarang ni kita tengok. Yang penting pensyarahnya, Prof jangan terpedaya. Kalau ini betul, semua tipu muslihat. Kalau betul kita S3 ataupun S4 which is high participation, dia kena participate dekat Padlet dulu, betul tak? Kat bawah ni, bawah kanan, kita expect berapa orang sekarang ni dalam ni? 36, Prof. 36, 35 lah campur saya 35 lah. Jadi dia mesti 35 ada. Kita tunggu, kalau tak ada 35 dan ini tak betul lah. Hayalan dia, Prof, hayalan. Betul, Prof. Prof, bermakna bukan tak betul. Prof boleh tengoklah berapa orang yang betul-betul engage saja dalam sesi. Berapa orang yang boleh dapat t-shirt ni? 28. Yang 13 tu t-shirt lah kot. Saya banyak belajar daripada pakar-pakar di sini, alhamdulillah. Ya. So I'm very humble
to learn a lot of things from all of you today. Yes, sekarang ni co-learners, Prof, deep learning. Prof, because you like Japanese, dalam peribahasa Jepun tu dia kata oshe no wa nido manabi. Bermakna bila kita mengajar tu sebenarnya kita belajar kali kedua. Sebab itu the beauty of teaching others lah, sharing. Oshe no wa adoshi. Kita belajar kali kedua. Saya belajar kali kedua. Saya selalu sebut istilah tu, tengok dalam chapter mana saya sebut tu ya. Ini buku saya ni. Ya. Saya sebut apa ya? To teach. Perkataan Jepun tadi ya? To teach is to learn twice. Prof, sama lah. Itu peribahasa Jepun lah. Thank you. So, Prof, dapat t-shirt tak kalau pembeli buku yang pertama? Saya nak beli ni. Saya dah booking dulu dah. 2 t-shirt, 2 t-shirt. Keluar saya dah booking. Anyway, to me the best way to learn is to teach, and to teach is to learn twice. Lebih kurang macam peribahasa Jepun tadi lah. So, okay. If you are able to transfer your knowledge, it confirms learning to you. Okay. So, 32. Kita stop at 32, the count. So, okay lah. Kita boleh consider high participation lah. So, 13 orang declare. Ini cikgunya berjaya lah. Cikgunya berjaya. Okay lah. Alhamdulillah. Congrats to you. Yang senang ke nak ajar ni semua pakar-pakar yang action ni semua. Especially Dr. Zala ni. Tepuk tangan. No. I'm not teaching. I'm just sharing. I take it from that standpoint, from that kind of. Ini semua ni. Saya ni lagi unteachable, Prof. Unteachable. Okay. So, insyaAllah dalam buku saya ni, saya huraikan dengan lebih lanjut lagi dalam chapter 1 ni. Sekejap ya. Dalam chapter 1 ni, when I talk about the cognitive engagement. Dr. Ang ni Japanese, ni educator Japanese. So, saya ada terangkan situ Q1, Q2, apa dia menciri-ciri. Q3, Q4. Kemudian ada homework. Ada homework di sini. Buku saya ni lebih kurang macam self-instructional module juga, self-instructional material. Saya ada terangkan tentang scaffolding dan sebagainya lah. Kemudian itu chapter pertama, pengenalan saja. Yang lain-lain tu baru aktiviti lah, ada 20. Ada macam-macam aktiviti yang boleh dibuat. So insyaAllah ini jigsaw dan semua ada. Saya terangkan dengan detail lah. Alright. So back to kita punya ni tadi, this one. Jadi senang, mudah, pada saya mudah saja tau. The way I look at things kan, educationist punya ni lah. I look at, okay, I have this list of activities. So I will choose those activities that align with the learning outcome. Dan juga the level of cognitive engagement yang telah ditetapkan untuk kursus ini, yang telah diluluskan kan. Then kita identify, okay, how many activities go into S1, how many activities goes into S2 for the whole course. For the whole course ataupun for the whole module. How many goes to S3, how many goes to S4. As simple as that. And of course, kita ada ada Bloom taxonomy, the cognitive domain ni untuk guide kita dari segi as to the levels of the D. Okay. Alright. Satu lagi, model yang saya suka model sebab mudah untuk saya memikirkan dari segi pendekatan. Ini juga dalam buku yang saya tulis. Sebab dari segi sekejap ya. Tekak saya purit. Tu hari bercakap, Prof. Itulah. Jarang saya jumpa speaker macam ni 3 hari direct ni. Okay, when we talk about engagement, one we look at the so-called behavioral engagement. So the students are actively involved, moving around, talking non-stop dan sebagainya. So
Then emotional engagement. We are looking at many things there. Tapi salah satunya on how motivated they are. How motivated they are to participate and also contribute in the discussion actively. And then baru kalau dua ni, this is according to my study lah. Saya study berpuluh-puluh buah buku ni, nak buat buku ni. Berpuluh atau mungkin beratus artikel saya baca. Sebab dia mesti research, ada research evidence kan. Tak boleh just simply buat macam tu je. So everything yang saya share dalam buku tu semua evidence based or research based. So yang saya faham, you must have both the behavioral engagement and the emotional engagement, the motivation aspect and so on, before you can get students to effectively engage cognitively. So, satu lagi, dari segi engagement ni, kita looking at the level of interaction. So, kalau kita tengok di sini, the 3 dimension of learning ni, functionality, sensitivity, integration on the outer part of the triangle. On the inside part of the triangle, kita ada content, incentive, interaction. Kita punya aim is to get as much interaction as possible. That will be the prasyarat. So, when we talk about interaction, ada 3 jenis. Interaction between student and student, student and peers, student and teacher, yang kedua, and student and content. Kita nampak ada content, incentive, interaction. So in order to get the good interaction, so we need to have the element of action where we design the learning activities in such a way that the student will engage in the action, will participate. There must be element of communication and cooperation. Macam jigsaw contohnya. Okay? Jigsaw is cooperative learning punya ni kan. So we get the element of cooperation and collaboration and communication. They have to talk to each other dan sebagainya, and they have to do something. Learning is something that the students do, not teachers do for the student. Itu yang saya faham. For learning to happen, we must get students to do, rather than we do the learning for the student. So if you can do that, the third one, what are the elements of motivation? Incentive. Apa maksud incentive di sini? Motivation, emotion, volition. Contohnya apabila student participate, kata okay, siapa yang first one bagi respon, saya akan bagi t-shirt. That is one element of incentive. Kita panggil apa? Carrot. Yeah, carrots. No, there's instant gratification. Instant gratification. Kan? Kita panggil instant gratification. Maksud dia apa? Bila student perform something good, kita bagi dia reward. Reward can be a simple praise of the effort. Kalau macam growth mindset tu, Profesor yang from Stanford tu dia kata, praise the effort, not praise the person, not praise the effort. So, Dr. Zailah yang pertama respond, maknanya dia put the effort to quickly respond, very responsive. So kita bagi dia t-shirt sebagai hadiah. Itu yang panggil instant gratification. Okay? Instant gratification. Saya tunjuk contoh macam mana saya buat secara online ya. Kalau saya pergi pada Facebook, saya tunjukkan contoh ini dengan student saya lah, science of food ingredients. Antara cara saya bagi instant gratification, saya bagi dia orang t-shirt, itu antara lain lah. Saya buat pelaburan tau, invest my own money untuk bagi t-shirt pada students. Bukannya murah, RM40 satu. Okey, contoh macam ni, ya. Saya buat satu video pendek, lebih kurang 15 saat aja. Imam Putra, Student of the Week. Congratulations Imam for being the most active student for
IMK21 this week. Keep up the good work. Learning is messy. Kemudian kawan-kawan dia pun okay, Minta congratulations. mute speaker, ada gangguan bunyi. Ya, ada bunyi bising ya, dah tolong mute speaker. Okay. So kawan-kawan dia bagi komen, bagi encouragement kepada dia. Congratulations Imam Imam dan sebagainya. So ini one way to give instant gratification. Okay. Mungkin saya cari contoh yang lain. Dalam Facebook ya Prof yang tu. Ini dalam Facebook, Facebook group. Ini satu lagi contoh. Saya buat instant gratification untuk kudos to Brian Lim for being disciplined and hardworking student. So, seperti itu. So, apa ni? Okay, so that's one example. Bila kita sebut tentang motivation and instant gratification tadi tu. Oops, video lain keluar. Dalam konteks ini, okay. Kemudian content, interaction with content. Contoh tadi kita tengok dua video kan? Kita tengok dua video, kemudian I get the student to respond on the video. Saya dah embed Mentimeter tadi, and then after that we can have a very good discussion based on the dua video tadi kan? So this is where the cognitive element of cognitive engagement ini boleh berlaku pada berbagai peringkat. Based on the activities, learning activities yang kita buat, based on the interaction with the content, and also the interaction between the student, the discussion dan sebagainya itu, di situlah akan berlaku banyaknya elemen cognitive engagement. Jadi ada satu kata-kata ni, being thoughtful and being thoughtless ni. Dia kata a perfect example of thoughtlessness in education currently has to do with the strict pacing guides that dictate a calendar of teaching. A moment's thought would reveal that pacing always refers to outcome, not inputs. Think of what we mean by pacing in track or swimming. The issue is not the teacher's pace, but the learner's. A perfectly sensible idea, pacing the learning, mindful of a key performance goal, has been utterly ruined by absurdly rigid rules about teaching. Yeah. So ini Grant Wiggins ya yang tulis ni. Yang tulis buku Understanding by Design tu. So website dia kalau you all nak tengok, Google Thinking About a Lack of Thinking ni, saya memang suka baca dia punya artikel ni ya. It's all about how do we engage the students, mainly cognitively lah. So konsep dan prinsip dan pendekatan dan strategi yang boleh digunakan to engage students, at different level of thinking. Not only higher order sebenarnya, the low order thinking pun bagus sebab in terms of scaffolding, when we talk about scaffolding to scaffold students learning, the lower order thinking ni kita boleh start daripada S1. Not so much of kita low participation, but in terms of the cognitive part, we can start at the lower order thinking punya level to scaffold slowly take the students until they are ready to go to the higher level. Ya. Sebab yang ini berkait juga dengan apa dipanggil tu? Vygotsky tu. Vygotsky proximity. Tu apa tu? Sorry. Proximity. Zone of proximal. Zone of proximal level. Learning, something like that kan? Zone of proximal learning. Yes. So, okay. Mohon mute mikrofon yang tak cakap ya. Yang apa tu? Scaffolding ni, from my understanding, it should be there always because kita nak memastikan students are ready before they go to the higher level of cognitive engagement. Kita boleh lompat terus masuk kepada S4 tadi tu. Macam tu. So, apapun itu dari segi konseptualnya, tapi bila kita buat dalam bentuk online module tadi tu, inilah dia, cara dia. Okay. For example, maybe I can get you to do
Okey, modul ni saya perlu bagi lagi rasanya ya. Modul sebentar ya. Vygotsky tu ZPD kan? ZPD ya, ZPD. ZPD kan? Ya. Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development. Okey, saya nak bagi pada tuan-tuan dan perempuan sekarang ni. Kita ada lebih kurang berapa lagi? 25 minit ya. This module engaging, yang ni Dr. Zaila dah dapat dah kan? Saya dah bagi pada Dr. Zaila. Saya letak dalam chat box dengan linknya. Yang ini sangat-sangat berguna lah untuk cognitive engagement ya. Untuk cognitive engagement ni, saya ada bagi sampai 15 aktiviti sebenarnya. Ini yang Prof bagi masa live tu ke? Masa live tu. So, cikgu-cikgu boleh gunakan mana-mana daripada aktiviti ni untuk masukkan dalam kos masing-masing. Dan ada yang boleh dijadikan semua aktiviti ni sebagai higher order thinking, boleh juga dijadikan sebagai low order thinking, bergantung kepada ni ya. Salah satu mungkin aktiviti yang kita boleh buat sekarang ni, cuba kita tengok, kita nak buat scamper tak sempat. Mungkin kita try satu yang affinity diagram ni, Dr. Zaila kita buat tu, affinity diagram. Brainstorming, kaedah brainstorming. Brainstorming can be kebat punya aktiviti ya. Dengan syarat kita design elok-elok lah. Ada banyak, ada satu buku sebenarnya tentang brainstorming ni. So saya di sini saya hanya highlight satu je, affinity diagram ya, which is very very useful. Pada saya brainstorming kan. Ini dia level create, Prof. Ini level creating. Ya, level sampai ke level create ya. Saya rasakan elok-eloknya kan brainstorming punya skill ni elok diajar daripada peringkat awal lagi, pada peringkat sekolah. Tapi kena sesuaikan dengan level lah. Ya, daripada mungkin darjah 1 pun boleh. Tapi darjah 1, 2, 3. Tapi ikut level lah. Mungkin untuk darjah 1, darjah 2, kita suruh dia orang brainstorm tentang jenis-jenis pokok contohnya. So buat dalam group work. Kalau darjah 4 pula lain pula jenis sikit. Binatang. Jenis-jenis apa kan. Jadi ikut level. Binatang kesayangan. So brainstorming ni sebenarnya kita perlu buat sebagai regular activity tau. Pada saya lah. Kena buat sebagai regular activity di sekolah. Supaya student dah terbiasa dengan sorry, ada apa tadi? Ada orang nak tanya ke apa tadi? Tak ada. Okey. Okey, ini dia. Kalau boleh tak kita, apa itu affinity diagram? Affinity diagram sebenarnya satu brainstorming teknik. Dia ada 5 peringkat. Mula-mula generate idea. So cikgu bagi tajuk. Okey, sekarang ini tajuk dia. Mungkin selelok sebelum kelas dah bagi dah satu artikel ke satu teks ke untuk student baca dulu. Jangan terus start aja. Kemudian bila datang ke kelas, okey, semua dah baca, saya harap tajuk semua dah jelas. Sekarang saya akan bagikan kepada kumpulan. Okey, akan bagikan kepada kumpulan. So peringkat pertama sebenarnya to generate idea. So post the topic for students to focus on. Ini cikgu lah yang bagi topik. Kemudian display idea. So dia orang pun buat mula-mula dia orang buat individually dulu. Kalau ikut kaedah yang betul, masing-masing duduk dulu, masing-masing fikir dulu apa poin-poinnya setiap. Kemudian dia letakkan satu poin dalam satu sticky note. Kemudian dia letak dekat board. Dia tak ada discussion lagi, dilarang discuss. Buat masing-masing dulu. Satu idea, satu sticky note. Kemudian letak dekat board. Kalau dalam online boleh letakkan dalam Padlet. Okay. Setelah dia dah discuss semua, katakan kita bagi masa 10 minit, the group will come together. Dia akan tengok semua poin-poin yang telah diletak dalam board tadi. Dan dia orang akan discuss. Okay. Dia akan tengok pattern. So, poin ni dengan poin ni nampak lebih kurang sama. So, kita clusterkan. Kita groupkan.
So dia akan jadi satu kategori yang khusus. Kemudian yang ni, point ni boleh masuk dalam satu cluster. So dia clusterkan, digroupkan mengikut kategori. Kemudian dia akan letak tajuk di atas setiap. So sort ideas into group, create kategori. Setelah itu dia akan present. Jadi dia lebih kurang macam ni lah. Kalau kita tengok gambar ni, ya, mula-mula random. Semua setiap ahli dalam grup tu akan bagi idea masing-masing individually without discussion. Kemudian baru dia orang discuss dan dia orang akan kenal pasti, akan groupkan similar ideas. Kemudian similar ideas tu dia orang akan bagi nama atau tajuk ataupun label seperti itu. Itu dia konsep asas brainstorming yang dinamakan affinity diagram. Kalau kita buat dalam kelas fizikal macam itulah ataupun macam ni lebih kurang. Faham ya konsep dia? Kalau kita buat dalam Padlet, kita postkan mula-mula, kemudian kita boleh categorizekan. Okay? Jadi sekarang ni, kalau saya nak buat aktiviti ni tapi mungkin tak sempat, bayangkan saya boleh bagi masa, katakan ini case dia, ini tajuk dia. So now I can get the students into breakout room, okay, 15 minit, tapi rasanya tak sempat dah. Bagi dia orang masa 15 minit untuk buat brainstorm, kemudian guna Jiro pun boleh, ada macam-macam. Guna Padlet boleh, guna ada pelbagai tool yang kita boleh gunakan untuk tujuan inilah. So kalau kita buat online, kita boleh masukkan dia dalam breakout room, kemudian dia orang buat brainstorm individually dulu, kemudian baru dia orang buat in group, kemudian diletakkan point-point itu dalam Padlet, kemudian dia orang akan sortkan, ya, move the Padlet tadi, dia boleh move around bila buat Padlet tu boleh gerak-gerakkan ke dia punya kotak tu? Bergantung pada jenis. Okey, saya tunjukkan. Kalau jenis yang kita buat ni untuk introduction ni, yang tu tak boleh. Tak boleh bergerak pun? Tak boleh. Yang boleh menggerakkan adalah orang yang create Padlet tu. Dia kena pilih template yang boleh gerak. Dia ada pelbagai template. Saya tunjukkan ya. Saya akan create sekarang very fast Padlet. Dia ada jenis ya, ada 6 jenis kan, tak silap. Okey. Kalau nak gerak-gerakkan, dia kena pilih jenis yang ini. Canvas. Range content arrows. Canvas category ini. Yang ni, select. So dalam group masing-masing dia orang akan create satu Padlet, ya. Start posting. So bila mula-mula masing-masing akan post idea dia. Okey, dia post. Okey, idea satu apa dia? Dia type lah idea dia, publish. Kemudian begitulah orang lain pun akan postkan idea dia. Okey, bila dah habis, they come together. Okay, let's look at each idea. So, okay, idea ni dengan idea ni sekali. Wah, ni kita kena buat ni, Prof. Itulah, tapi mungkin besok kita buat. Kalau kita buat besok sikit. Buat lah, Prof. Nanti kalau ada pengalaman tu sedap sikit. Okay, besok kita buat ya. Alright. So, okay, yang ini satu grup dan sebagainya. Nampak tak? So lepas tu dia akan present kepada. Tapi kalau ada orang gerak kat sini, ada orang lain pula pergi gerak kat sini lagi, bergaduh-gaduh nak gerak tu macam mana, Prof? Dia dalam grup tu dia akan bagi someone, dia kalau kita baca prosedur tu, kita akan lantik seorang dalam grup tu sebagai pencatat dan penyusun. Macam tu. Oh, pencatat dan penyusun. Seorang je lah boleh gerak. Seorang untuk jadi kita bagi peranan lah. Kita bagi peranan. Kalau dalam buku saya tu saya terangkan step by step dengan detail macam mana cara kita nak buat tu supaya dia sistematik, ya. Dia tak ada gaduh-gaduh lah. Tak ada, dia tak gaduh sebab kita bagi peranan kepada setiap pelajar dalam kumpulan tersebut. Itu brainstorming. So this is also a type of cognitive engagement. So dia banyak cara, banyak aktiviti yang kita boleh buat. Kita pilih saja yang mana sesuai dalam konteks subjek kita, dalam konteks modul kita, dan pada aras-aras kognitif yang berbeza, seperti mana yang kita mapkan dengan apa yang telah kita tetapkan dalam silibus kita, dalam program kita. Ya. Jadi saya rasa mungkin serba sedikit begitulah. Prof, maksudnya 3 grup 3 Padlet ke? Gitu.
Setiap grup ada dia punya pedalet masing-masing. Oh, okey. Setiap grup ada pedalet dia bila dia breakout room tu kan. Bila dia breakout room, dia nak bawa ke main room tu, dia bawa apa benda, bro? Dia tak bawa apalah. Bila dia masuk dalam breakout room, kemudian someone akan create the pedalet. Bagi tugas dia, okay, you create pedalet. Dia ni lah yang akan nanti menyusun apa semua nantilah. Kemudian start sebab pedalet tu semua orang boleh post kan dalam kumpulan tu. Yelah, lepas tu nak balik main room tu, Tak, semuanya kena buat semasa dalam grup. Bila dah habis categorizekan semua tadi kan, baru dia balik main room. Baru kita share dengan the main group, the main class. Jadi dekat main class tu kita buat apa? Kita share the link. Kita share link. Kemudian boleh buka, semua orang boleh tengok. Nampak tak? Macam sekarang ni, I share this link. Yelah, lepas tu kita dah label-label tu, lepas tu label-label tu, lepas tu dah buat apa? Present lah. Kita present kepada the bigger class. Present kepada semua, okay, untuk tajuk ni, ini dia point-point dia, ini dia ni, ini dia different types. Mungkin lepas tu kita nak ranking lah mana label yang sangat influence, yang macam tu. Tak semestinya kita ranking. Kita katakan tajuk, katakan untuk assignment ini, tajuknya adalah pollution. Okay. Brainstorm ways to mitigate the pollution. So bila dia buat ni problem solving lah. Ni problem solving. So ways untuk mengelakkan pencemaran ni berlaku lagi. So bila dia baca artikel tu, bila dia buat brainstorm, masing-masing ada idea. Kan? So in the end, bila kita categorizekan, we come up with 3, 4 or 5 different ways. Jadi sebab saya baca benda ni, kaedah ni dia kata level creating. Maknanya yang creating ni bila students are able to create the label tu lah, mencairkan tema-tema tu lah yang creating tu ya? Yes. Yeah. They create macam kind of mind map. It's kind of sebab dia dah after evaluation, dia dah evaluate dah. Dia dah evaluate, lepas tu dia kena hasilkan tema-tema. Hasil ni boleh dikatakan sebagai suatu mind map lah. Mind map, ya. Sebagai macam mind map, dia concept map ataupun ni, sebab dia dah nampak, dia dah capture semua point-point tadi tu yang asalnya random. Kemudian dia boleh make it more orang kata more systematic, dan orang tengok ada 5 cara untuk kita mengatasi masalah pencemaran ni supaya tidak berlaku lagi. So ini cara yang pertama. Apa pendekatan dia? 1, 2, 3. Cara yang kedua, 1, 2, 3. Sebanyak kita akan dapat daripada situ, hasil daripada brainstorm 5 orang dalam satu grup tadi. A lot of cognitive engagement berlaku di situ. Dengan anggapan sebelum dia orang buat aktiviti ni, sebenarnya aktiviti ni bukannya terpencil. It's not in isolation. Sebenarnya aktiviti ni hasil daripada kelas yang sebelum itu, lecture sebelum itu, ataupun pembacaan yang mereka buat sebelum itu. Jadi dia now evaluate dan hasilkan satu seperti ini. Dia berkait dengan the lesson that they have learned before that. Okay, so saya rasa mungkin setakat itu dulu. Saya harap nanti modul yang saya beri ini cubalah Affinity tu maksud dia, Prof? Ya? Affinity tu apa maksud dia? Affinity ni kalau literally maksud dia apa? Maksud dia A dengan B ni, dia macam ni lah, affinity of one person with another person, dia tertarik. Kan, dia tertarik. Dia kamcing, dalam Hokkien kata kamcing. Kamcing macam tu lah. Kenapa dia panggil affinity diagram ya? Sebab maksud dia tu affinity ni dia ada kuasa tarikan lah, dia tertarik antara satu sama lain. Begitu. Jadi maknanya apa kita affinity diagram ni, apa yang boleh kita kumpulkan yang ada common ni factor yang dia boleh di satu keluarga. Yes. Satu tema. Dia kalau kita tengok ya,
daripada random. Dikelompokkan dalam satu tema. Ya, daripada random asalnya ni kan, random. Kemudian dia boom dia so dia affinity ni mungkin dari segi similar ideas group together. Similar apa yang ada in common. In common. In common karakteristik. Lepas tu kita label. Jadi bila kita melabelkan itu yang dia jadi level creating tu. Ya. Sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kalau tajuk yang diberi itu kan betul-betul would be able to engage them in the deep cognitive engagement, we can get actually banyak level of cognitive there. It could be not only create would be the highest yang dia orang boleh achieve, but along the way proses itu they can be engaged in cognitively at different stages, and at the same time emotional engagement as well as the behavioral engagement. Kalau kita buat face to face punya aktiviti ni memang seronok lah. Kalau dalam kelas tu bising kan, ini betul-betul high participation, high cognition. This one should be in S4. Bila kita kata okay, ini S3 ke S4 kan, ini to me lah S4. I don't know whether you have different opinion, but to me this can be S4 type of program. High cognition, high engagement. High cognition, high participation. Dia yang berbayar apa Prof Padlet ni, sebab kalau yang free tu dia boleh 3 page ya saya rasa. RM150 setahun. RM150. Tapi Prof, sebenarnya ada trick dia untuk dapatkan free Padlet yang lebih kan. You guna referral code yang ada dalam Padlet itu. Dulu dia memang bagi lebih banyak lah. Sekarang dia dah limit jadi 3 saja. Jadi bila you kongsi dengan student you suruh student buka account guna referral code you akan dapat template yang lebih banyak. Jadi mungkin macam 3 register, dia akan bagi 1 lagi Padlet percuma. Sekarang dah banyak berubah, dia nak kita beli kan. Affiliate system lah, affiliate. Ya, referral code dalam account masing-masing tu. Jadi you akan dapat free lah. Okay. Tapi saya amat-amat mencadangkan supaya subscribe lah RM150 setahun. Supaya semua benda yang you create akan masuk dalam satu account, senang. Ya. InsyaAllah Prof, saya nak subscribe dah ni, insaf dah rasa. Okay. So setakat itu dulu. Mungkin kalau kita ada lagi 7 minit ni, kalau ada apa-apa mungkin persoalan apa semua, kita boleh bincangkan. Otherwise pagi besok my plan is kita boleh try lagi a few tajuk besok ni sebenarnya adalah tajuk besok ni is actually about empowering lifelong learners dan cementing a culture of supervising online. So saya boleh I can give like 1 hour kind of talk combine together, compress. Sebab apa? Saya cadang begini. Ini kalau setujulah kepada sekretariat. Kalau tak setuju tak apa. The first 1 hour besok 9 sampai 10 saya ingat nak bagi ruang kepada semua untuk create satu modul menggunakan Google Site dan create a proper module, a dummy module, tapi at least ada a few pages dan boleh gunakan model mana-mana modul Google Site yang telah saya berikan untuk incorporate lengkaplah dengan ada dia punya module description-nya, learning outcome, learning hours-nya. Kemudian ada kalau boleh kita buat introductory video. Kemudian masukkan sedikit aktiviti, embedkan aktiviti daripada Mentimeter seperti yang saya tunjukkan. Embed video daripada YouTube mungkin. Embed slide daripada SlideShare. Kemudian bagi arahan apa nak buat dan sebagainya. At least 2 atau 3 page. Ya. Dia jadi macam satu modul yang agak lengkap lah. Boleh tak kita buat tu dalam masa sejam? Maknanya kita nak buat besok lah. Ya, besok. Oh, cantik tu Prof. Maknanya Prof ada nak supervise lah kalau kita start apa semua. Ada 2 cara. Sama ada I let you on your own selama sejam tu, atau ikut saya step by step. Mana lebih baik?
Ikut step by step. Okay. Jawab tu. Ikut Senang. step by step. Boleh? Ikut step. Kita sejam kita boleh buat. Dalam sejam tu kita boleh buat. Ya ke Guarantee. Prof? Macam tak percaya je sejam boleh siap Prof. Entah setengah jam pun dah siap. Aduh. Bahaya. Okey macam tu. Prof. Saya kalau dapatlah create tu sedap tu Prof. Nanti dah sudah tu kita mantapkan je kan. Kita sambung. Buat pagi ke Prof? Buat pagi. Ya, kita start pukul 9 sampai pukul 10 boleh? Boleh Prof. Excited. Okay. So selepas tu kita orang kata apa? Play by the ear lah. Lepas tu nak masuk Udemy nak jual. Nak buat beratus-ratus orang nak tengok nak buat duit ni. Okay. So kalau kita boleh buat besok, everyone will have one module dah already. Mula-mula kita nak kena bayar dulu kan? Tak bayar. Itu free Ke site mana bayar? Tak bayar. Oh, Padlet tadi yang bayar. Okey. Habis kalau kita nak guna Padlet semua tu? Padlet kalau nak guna boleh guna dulu yang free lah. Tak apa. Okey. Asal Alright, kita cuba. Yang free tu boleh limit 3 kan? Dia limit 3. So kalau dah sampai limit tu, create satu lagi gunakan Gmail yang lain. Itu trik dia. Macam Socrative, saya pun guna yang free. Jadi kalau saya nak run 3 aktif quiz pada masa yang sama, sebab saya mengajar 3 kursus yang berbeza, jadi saya gunakan 3 Gmail lah untuk dapatkan 3 Socrative account. Itu trik dia lah. Tapi kalau Socrative tu berapa harga dia Prof? Lupalah. Tak mahal sangat juga rasanya. Tapi saya tak subscribe lagi sebab saya rasa saya okey dengan yang free tu. Okay. Tapi kalau mampu, why not? Because Socrative ni sangat pada saya yang memang saya gunakan daripada dulu lah. Lama dah saya gunakan Socrative ni. Itu sebab bila saya buat survey, saya tengok rupanya tak ramai orang gunakan Socrative. Every time saya tengok, bila saya buat survey, saya tengok Socrative ni tak ramai orang gunakan. Sedangkan dia merupakan satu tool yang sangat-sangat bagus. Ya. Dia quizzes pun sebenarnya bagus. Ya. Dia boleh juga buat macam Socrative. Ya. Quizzes ni baguslah, ramai orang guna. So that's very good. Apa nak kata tadi? Lupa dah. Ya, satu lagi saya tengok Twitter. Ini okeylah, sudah ramai yang respon ni. 21%. Ramai orang tak gunakan Twitter dan mungkin ramai yang tak faham bagaimana gunakan Twitter in a classroom, ya. So saya mungkin akan cari ruang sedikit besok untuk share macam mana you all boleh gunakan Twitter. Saya banyak gunakan Twitter dalam kelas, ya. Untuk tujuan menggantikan 1 minute paper tu kan, 1 minute paper. So instead of guna 1 minute paper yang traditional, student boleh gunakan Twitter, lagi bagus. Macam-macam benda dia orang boleh buat, ya. Prof, scroll down sikit Prof. Yang ni. Ya, betul. Wooklab ni macam Mentimeter juga, tapi dia ada beberapa ciri-ciri yang lain. So boleh explore. Poplet untuk mind map. My student banyak guna Poplet juga untuk mind map. Canva of course very very popular. Dr. Zaila guna StreamYard. Saya pun ada guna StreamYard, tapi sekarang saya guna Melon. Saya subscribe kepada Melon, ya. Melon ni lebih kurang sama dengan StreamYard, almost similar in terms of features. So kalau tengok Melon sama ni almost sama. Macam StreamYard. Almost sama. Untuk buat live. Boleh buat live, kita boleh buat live sampai ke 5 platform serentak. Oi. Best tu Prof. StreamYard hanya 2 kan? Melon sampai 5, tapi tak perlulah sampai 5. 2 pun tu okey dah. Tapi Melon murah sikit daripada StreamYard, tu sebab saya ambil Melon. So okey, 4.5. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat memberikan perhatian dan participate lah. Yang participate dalam Mentimeter dan semua aktiviti-aktiviti. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Actually saya belajar banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebab saya memang bukan pakar. Saya sentiasa ingin belajar yang baru dan I'm humble enough to learn from people yang memang expert in the area, ya.
So with that, saya serahkan semula kepada Dr. Ain dan Dr. Zaila. Tu cucu tu, comel tu. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf sekali lagi. Macam semalam juga ada yang on off termasuk diri saya sendiri pergi mesyuarat apalah. Tapi kita tetap committed lah dengan bengkel Prof ni. Tak tenang kat mesyuarat tu. Sebab takut apa tinggal asyik mesej Hazal. Hazal sekarang apa? Terima kasih juga Prof sebab kongsi ilmu yang tak terhinggalah jasanya. Dan juga mohon nanti kita sama-sama manfaatkan recording yang Prof dah record untuk kita sama-sama tengok apa yang tertinggal dan kita boleh pelajari. Dan jom kita isi Padlet yang berkenalan tu. Seronok sebab tengok macam-macam kepakaran yang ada pada semua panel-panel dan rakan-rakan yang ada dalam bengkel ni. Jadi tanpa meninggalkan masa, terima kasih sekali lagi. Jadi kita berjumpa semula besok pagi pukul 9 pagi. Sampai tepuk tangan dah tu. Dr. Zaila. Jadi sekarang sebelum kita tamatkan, kita bagi clap yang emoji tu last untuk Prof untuk hari ini. Okay, dan terima kasih juga dan juga clapping hands untuk diri sendiri yang terutama yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat petang. Video tak ada, video petang tak ada. Tak ada. Muka petang memang dah tak best. Terima kasih, Prof. Korang dah bumbu bedak lain dah tau. Ingat bedak pagi tadi ke? Terima kasih semua. Ada dan tak ada kali ni. Saya nak pinjam ayat Prof sikit. Exactly. Exactly. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Satu hari cakap. Okay, bye Prof. Thanks. Bye, thanks. See you tomorrow. Thank you, Prof. Okay. Prof. Bye, Prof. Bye-bye. Bye-bye semua. Desktop download. Okay. Save the recording. Okay, leave.